Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita kesempatan pada pagi ini untuk kita sama-sama kita berkumpul. Kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syiah, ahli jawatan kuasa kaki tangan, pegawai Masjid Husin Serman 2, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nyambung perbincangan kita menggunakan kitab Al-Bahrul Madhi Syarah Mukhtasar Sahih Tirmizi, juzuk yang ke-19, bab yang ke-8, bab ma jaa fi ta'zimil kizbi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas membesarkan dosa bohong atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ali an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' ma'adahu minan nar. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa bohong atasku dengan sengaja, maka ambillah tempat duduknya daripada neraka. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu alayya fa innahu man yakdzibu alayya yalijun nar. Rawah Tirmizi, hadis hasan sahih. Daripada Ali radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berbuat bohong kamu atasku, maka bahwasanya siapa berbuat bohong ia atasku, masuk ia akan neraka. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka kita berhenti pada kuliah yang lepas, iaitu bohong tadi ni. Dia nak abang kepada kita, kalau bohong ni atas orang lain, maka tiada mudarat buat bohongnya kan? Ke atas orang yang dikatakan dan dihalalkan, kerana tidak orang ikut dan tidak menjadi syariat. Kita berhenti sangat tu kan? Nak abang apa kepada kita? Bohong atas nama Nabi ni, ambillah hampir bohong, ia syariat. Hang kata Nabi kata lagu ni, padahal Nabi tak kata. Bila hang kata apa yang Nabi tak kata, benda tu betul ke? Benda tu tak betul. Benda tu tak betul dan sangat-sangat tidak betul. Dan agama dah bagi tahu melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' ma'adahu minan nar. Siapa-siapa yang bohong atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bohong lagu mana? Bohong dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja. Falyatabawwa' ma'adahu minan nar. Siaplah nanti ada satu tempat ma'adah, satu tempat duduk ya dekat neraka ni. Dah confirm dah.
orang yang bohong atas nama Nabi SAW ni, makna kata nak cerita apa kat kita, ada tempat duduk dalam neraka dah confirm dah. Ada orang kata mana boleh ustaz, sekarang ni kan dalam tempoh sebulan dua ni orang banyak bercakap tentang ustaz-ustaz tak boleh nak bagi tahu orang neraka ke syurga. Sekarang ni trend tu, dia kata tak boleh kata kalau tak semayang ni masuk neraka. Dia kata tak boleh kata lagu tu. Jadi ustaz pun banyak goyang dah. Ustaz pun dalam kuliah dia pun dia tak berani sebut dah, kalau tak semayang masuk neraka tu dia tak berani sebut. Dia kata kalau hangpa buat baik semua masuk syurga. Dia kata lagu tu. Tapi saya secara peribadi, ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kata, bukan saya kata. Nabi yang kata ada tempat duduk orang dalam neraka dah. Siapa dia? Orang yang bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Dia pergi bohong atas nama Nabi. Dia tahu perkara tu salah. Dia tahu perkara tu tak betul, tapi dia saja nak pergi bohong. Sebab apa? Dia kalau kata tak bohong ni, dia kata tak syok pula. Nak kena pergi bohong, dia bohong. Orang lagu ni confirm dalam neraka dah. Tak payah kita nak kata ustaz tak boleh kata lagu tu. Ustaz kena tabayun dulu, ustaz kena pergi tanya dulu kenapa dia bohong. Ustaz tanya tak? Hang bohong je ni. Sebab itu kalau orang bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus aduk turut dia, terus aduk ikut dia, terus aduk dengar apa cakap dia. Berhenti setakat tu, diri keluar daripada majlis tu. Benda senang. Kalau dia kata ni Nabi kata, kita kata Nabi kata tu daripada mana, hadis dia daripada mana, boleh tak keluarkan sumber dia dan sebagainya. Kalau tak, kita bagi masa dalam tempoh seminggu 2 minggu, kot dia boleh bagi apa-apa justify berkenaan dengan hadis-hadis Nabi yang disebutkan itu daripada Nabi. Kalau dia mampu justify dalam, kita bagi dua kali kuliah kita bagi. Tapi tak, dia saja bawa ni untuk memberikan sedikit kelebihan untuk dia. Tu tak boleh. Agama bukan lagu tu. Agama bukan datang hang nak pergi habaq kepada orang memberikan kelebihan untuk hang. Tidak. Agama bukan sifat dia lagu tu. Agama dia nak memastikan manusia ni keluar daripada minaz zulumati ilan nur. Itu tujuan agama. Agama nak memastikan manusia ni keluar daripada kegelapan pi kepada cahaya. Agama ni apa dia tuan-tuan? Way of life. Agama ni adalah jalan kehidupan. Jalan kehidupan yang lagu mana? Yang kena turut berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tak boleh consider. Itulah agama. Dia bukan agama, dia datang dalam keadaan yang kita cakap tentang kena buat baik. Tak, itu bukan agama. Agama hang buat baik berdasarkan dalil Al-Quran ni lagu ni, hadisnya lagu ni. Itulah beza kita dengan hak lain. Sebab itu kalau kita belajar tuan-tuan dulu, zaman tuan-tuan 70-an, 80-an, 90-an dulu, kadang walaupun kita mengaji pendidikan Islam, kadang-kadang cikgu pendidikan moral pun masuk kelas kita. Perasan tak? Dulu. Cikgu pendidikan moral ni nak mengajar. Ada 1-2 orang yang non-Muslim. Dia nak mengajar. Tapi dia ambil. Kadang-kadang ada waktu cikgu pendidikan Islam, ustazah tu dia dah ambil moral lain. Mereka ada satu sesi lain. Ada waktu yang mungkin cikgu tu cikgu ganti. Dia pun tak sempat nak moral budak ni. Dia kata saya sekali jalan. Apa beza moral dengan pendidikan Islam? Moral dengan pendidikan Islam, dia nak cerita benda yang sama aja, nak suruh orang buat baik. Tapi apa beza antara moral dan pendidikan Islam? Pendidikan Islam ni dia ada asas agama. Dia ada dalil Al-Quran dia. Dia ada hadis Nabi SAW. Dia ada pandangan-pandangan ulama. Itu yang membezakan di antara dua tu. Sebab itu apabila kita berada di atas meja kuliah ni tuan-tuan, ustaz-ustaz dia kena prepare. Hang nak bercakap dengan orang, hari ni pula main 2 kamera, mampu aku. Biasa 1 lah, kadang-kadang tak ada. Hari ni 2. Nak kena cakap tu kena cakap betul sikit lah. Nak kena cakap tertib sikit lah. Biasa kita belasah ha. Bila ada kamera ni dia kena teratok sikit. Bila teratok sikit tu lah. Tapi itulah yang kita nak patah balik, nak cerita bagi kepada tuan-tuan. Agama ni lagu mana ada sandaran. Itulah agama. Cantiknya lagu tu.
Ada kata, kenapa nak perlu ada sandaran? Hak keliling kita ni semua sandaran ni tuan-tuan. Nak cerita bagi kepada kita ni. Kan? Itu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ya kah? Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Betul tak? Aku tak nampak. Yalah, tuan-tuan hala kata aku pun nampak. Betul tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Ma'idah ayat 3. Tak silap saya. Betul ke, Imam? Ayat apa? Saya pun lupa. Imam pun nganga-nganga agak sama dengan saya. Tapi lebih kurang itu daripada Quran. Nak cerita apa? Hari ini telah disempurnakan Islam, kan? Telah disempurnakan akan nikmat ini, kan? Allah redha Islam ni sebagai agama. Allah redha Islam ni sebagai agama. Adakah Islam ni sebagai agama, keredaan tersebut berhenti setakat lagu tu? Dah. Dia bukan cerita redha selesai dah. Redha dengan jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jalan dia. Sebab kalam-kalam yang kita duk gantung dekat dalam masjid ni tuan-tuan, ada kat dalam masjid ni semua daripada Al-Quran. Semua daripada Al-Quran. Jadi sandaran mesti daripada Al-Quran. Itu kalau kita kata daripada Al-Quran tu. Jadi Al-Quran ni tidak ada isu. Tapi kalau kita berada di meja kuliah, saya suka cakap, malam tadi pun saya cakap, kurang-kurang ustaz tu sebutlah 1-2 ayat Quran ke apa ke untuk duk atas meja kuliah ni. Takkan nak bercakap moral sama, betul tak? Memang kita suruh orang buat baik, semua orang suruh buat baik, kan? Mak pak kita yang tak mengaji agama pun suruh orang buat baik. Kawan-kawan kita, hak kita tengok dulu tuang sekolah pun, kalau tanya sembang dengan dia pun suruh buat baik. Tapi apa beza kebaikan tadi tu? Agama. Itu cerita dia. Jadi apabila hadis ni mai, kan, yang kita duk baca dalam Bahrul Mazi ni, dalam bab majaa fi ta'zimil kizbi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, nak cerita bagi kepada kita apa tuan-tuan? Hang janganlah bohong atas nama Nabi. Sebab apa? Bila hang bohong tadi tu jadi macam syariat. Jadi hang kena fikirlah benda tadi tu. Hang kena fikir benda tadi tu supaya berhati-hati. Saya tertarik, kan? Apabila dalam radio pagi kemarin nak pergi kerja, lebih kurang pukul 7 suku aku tu, duk dengar dalam radio, ada orang dia ustaz bercerita, tapi bagus, cerita tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia sebut tentang mimpi Nabi, dia berkait dengan ni sebab hang pi cerita tentang batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tu kata dia mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti kena tanya orang tersebut, apa ciri-ciri yang hang kata hang mimpi Nabi tu lagu mana? Itu soalan tu mesti kena tanya. Dan ciri-ciri tadi ni ikut tak spek yang ada dalam hadis-hadis yang diceritakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri Nabi ni lagu mana. Macam mana nak tahu? Boleh tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Abu Isa At-Tirmizi. Maka di sana cerita tentang sifat Nabi, tentang ciri Nabi, keadaan Nabi, watak Nabi, satu dia cerita. Yang budak ni cerita tadi ni kat kita ni, betul ke ada tak ciri tadi tu? Kalau tak ada tuan-tuan, itu kena hati-hati. Apatah lagi kalau dia kata kepada orang ni, dia kata apa nama, Nabi SAW kata kepada dia ni, hang kena buat lagu ni, hang abang kepada orang, aku suruh buat lagu ni. Tengok tak ada pun, tak sinkronis dengan hadis yang ada, tak sinkronis pun dengan hadis-hadis, tapi menjadi satu syariat baru. Maka ia berbalik kepada apa yang Nabi SAW kata, man kadzaba alayya muta'ammidan. Hati-hati perkara tersebut. Sebab itulah pengarang Syed Marbawi ni, dia tulis siap-siap kat kita. Dia tulis apa? Dia kata kalau hampir halal kan, kalau hang kata lah dekat orang biasa tu tak ada masalah. Sebab apa? Kerana tidak orang ikut dan tidak menjadi syariat.
Kalau orang ni kata dia tak di syariat, dia tak ada lah memberikan apa-apa, sekadar kita follow je lah kebaikan orang tadi. Tapi kalau kata, hampir kata atas nama Nabi, dia jadi syariat. Itu yang kena hati-hati. Sambung lagi kan, baris ketiga tu. Dengan kerana itulah diberi jaga oleh Nabi kita kepada umatnya, siapa berbuat bohong atasnya dengan sengaja, maka tempat duduknya neraka. Dia terus habaq. Kalau saja hampir bohong atas nama Nabi SAW, kan, sebab dia ni kata, pengarang dia kata, dengan kerana itulah diberi jaga. Dia ni orang utara, Syekh Marbawi ni orang utara. Bila sebut jaga ni, maksud dia apa? Jaga ni, kan? Dia nak apa? Nak bagi perhatian. Jaga-jaga sikit. Jaga sikit. Nak abang lagu tu lah. Sebab jaga ni kita jarang nak guna perkataan jaga ni. Jaga. Tapi bila dia kata diberi jaga, hampir jaga dia sat. Hampir jaga dia sat. Suruh dia bangkit sat. Jaga. Jaga ni kita ni jarang guna lah. Negeri Sembilan ni jarang guna perkataan jaga. Aku jaga tadi. Jaga ni kira hang sedap. Jaga. Tapi kita guna. Pak Gad kita panggil jaga. Ya. Pak Gad kita panggil jaga. Tu jaga tu. Tang jaga hak tu guna. Hak lain dia tak apa-apa guna sangat lah. Tapi okey lah. Jaga pun jaga. Nak jaga apa dia tolong berjaga-jaga untuk kita. Lagu tu lah nak abang. Tapi dia nak abang kepada kita, dengan kerana itulah diberi jaga. Hati-hati sikit. Kan? Kena tengok betul-betul ini sikit. Dia nak abang kepada kita. Kan? Jaga lagu mana? Oleh Nabi kita kepada umatnya. Bukan dia nak bagi tahu ni kepada orang selain daripada umat Islam. Tidak. Hak nak beri jaga tadi ni, hak nak bagi perhatian tadi ni adalah kepada umat Islam, kata Syekh Marbawi. Sebab apa? Yang akan bohong ni geng-geng umat Islam juga atas nama Nabi untuk kepentingan diri kebiasaannya. Sebab itulah apabila kita mengaji ilmu mustalah hadis, dia ada banyak kategori-kategori hadis tadi tu. Dia ada sahih, ada hasan, kan? Kemudian dia main dengan dhaif, dia main dengan maudhu'. Dekat maudhu' tadi ni cerita pasal apa maudhu' tu berlaku. Hadis maudhu' tu berlaku. Kalau maudhu' tu berlaku, makna kata dia bukan mutawatir lah. Mustahil lah mereka ni nak berkumpul untuk tipu atas nama Nabi SAW. Mutawatir lafzi ke, mutawatir maknawi ke, dia adalah kaedah mustalah hadis tu. Penin sikit lah tu orang hadis, dia mengaji, dia tahu lah. Kita pun kadang kita tengok ni pun macam mana geng-geng hadis mengaji. Satu dia rinci. Lepas tu setiap an ni semua ditengok. Rijal-rijalnya lagu mana, kesikohannya lagu mana. Itu ilmu mustalah hadis. Kita kata kena bagi ahli dia tu. Memang ahli dia, mereka akan uraikan. Kita ada banyak ustaz-ustaz kita yang memang ahli dalam ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah memang kepakaran mereka. Mereka boleh tahu ni orang ni rawi ni lagu mana, sikoh ke tak sikoh ke apa ke, kenapa ni jadi lagu ni, kenapa jadi lagu ni, kenapa dia punya status yang berpindah daripada ni kepada ni, apa semua kan. Lepas tu dia apa nama, Allahumma shalli, takhrij akan hadis tadi tu. Konsep takhrij tu lagu mana, saya dulu mengaji lah dengan ni. Tapi tuan-tuan tak boleh, mereka ni memang betul-betul mujahadah. Kalau geng hadis ni, kalau mengaji kita tengok nak takhrij satu hadis ni, Profesor Dr. Muhyiddin Abdul Rahman, dia mengajak saya dulu dekat Nilampuri, mustalah hadis tadi. Pi cari ni dekat library, nak takhrij tanpa menggunakan sistem. Sekarang ada sistem maktabah syamilah, tek keluar senang kan, doror.net, keluar senang orang akademik banyak guna dah. Tapi macam mana orang dulu, tuan-tuan boleh fikir lah, para ulama dulu, mereka ni tuan-tuan pergi cari kitab ni, cek satu, tengok pula. Tuan-tuan, sebab itu kita kata ilmu mujahadah mereka ni tinggi. Ilmu mujahadah mereka ni tinggi. 3 ilmu mujahadah tinggi. 1 usulul fiqh, ilmu mujahadah dia tinggi. Yang kedua ulumul Quran. Yang ketiga ilmu mustalah hadis. Ni mujahadah mereka ni tinggi. Kita pun tengok kawan-kawan hak ambil Quran ni tuan-tuan, jangan cakap lah.
Bukan setakat tahfiz, dia bukan cerita hang ngapai 30 juzuk selesai. Kita duk bayangkan budak-budak tahfiz kita pergi mengaji tahfiz 30 juzuk selesai, tak. Mereka mengaji ulumul Quran, lagu mana. Setiap ayat tadi tu dia ada asbabun nuzul, lagu mana. Apa pandangan ulama terhadap asbabun nuzul tersebut. Ada tak sinkronis tak dengan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, kita kata lagu mana mereka punya mujahadah. Ilmu mustalah hadis, usulul fiqh, nak keluar hukum. Sama juga dia kena mahir ilmu mustalah hadis, dia kena mahir ilmu ulumul Quran. Barulah dia boleh menjadi orang yang boleh berkait dengan hukum hakam. Hukum ni boleh ke tak boleh, ini boleh ke tak boleh, ini boleh ke tak boleh. Kadang hukum tadi dah kata tak boleh, kita cuba nak guna kata bagi boleh. Ada orang kita perangai lagu tu lah, takkan tak boleh ijaz kah? Tak, kadang-kadang yang bercakap tu orang agama. Kita mazhab Syafi'i, kita pegang mazhab Syafi'i lah. Dia tanya kat kita, dia kata, Ustaz, tak ada cara ke Ustaz bayar fidyah, nak bagi murah sikit? Saya kata bayar fidyah. Saya kata murah lagu mana? Dia kata kita kira-kira macam kena 1,000. Ada, saya pernah cerita itu dekat Masjid Taman Bandar Senawang, cikgu. Kita cerita dalam program bersama Ustaz Datuk Mia, Muhammad Izzah Arif. Saya cerita benda tu. Imam tu telefon. Saya kata 1,000 tu lagu mana? Dia tak puasa lama dah. Perempuan ni, empat imam ni, dia tak puasa lama dah. Habis tu lagu mana? Dah lah dia tak puasa, dia tak ganti. Jadi dia jadi berganda pada bayaran fidyah. Kiraan puasa tu tetap sama. Kalau tak puasa 20 hari, 20 hari lah. Dia tak berganda lah 20 hari tu. Yang bergandanya adalah bayaran fidyah, sebab dia dah berganti tahun. Lepas tu dia kaklit, rupanya bukan tahun tu je, banyak lagi tahun dia tak puasa. Jadi imam tu tolong tanya lah, bagi apa tu kita kata pilah dekat pusat zakat macam kita ni lah, dekat sini pusat zakat, pilah tanya. Bila pi tanya tadi ni, tanya-tanya kena 1,000. Dia kata tak boleh kautim ke Ustaz? Saya kata saya tak berani nak jawab lah. Tapi dekat dia punya bayaran tu dia ada 2 kaedah. Satu kaedah Syafi'i, satu kaedah Hanafi ke Hanbali. Bukan Hanafi, tak silap saya. Kalau Hanafi ke Hanbali tu mereka tak ganda, mereka jadi bayar half. Dia bukan RM1.75 berganda tadi tu, tidak, RM3.50 satu shot bayar. Tapi saya tak maulah abang kat dia. Tapi dia cuba sedaya upaya. Dia kata, Ustaz tolonglah cari jalan. Saya kata, kenapa aku nak cari jalan? Yalah, siapa lagi nak cari jalan kalau bukan Ustaz? Ni dia nak gunakan agama. Saya kata, saya tak berani. Dia kata, itulah payah ustaz-ustaz lah ni. Dia kata, kalau boleh, janganlah sampai bayar ribu-ribu, kesian dekat dia. Dia tak fikir agama kata berkenaan dengan ganti puasa, agama kata berkenaan dengan fidyah ni bukan hari ni, dah lama dah. Lepas tu dia kata, lah benda dah lama Ustaz, tak boleh kita pejam mata kah? Agama bukan soal pejam-pejam mata, nak berjalan terus tak. Apa yang berkait dengan hak orang, hang kena bagi elok-elok. Apa yang berkait, sebab fidyah tadi ni nak bagi tu'amu miskin, nak bagi kepada fakir miskin, nak diberi, hang duk tahan hak-hak orang. Quran kata. Jadi bila lagu tu hang jangan main-main. Lepas tu hang nak minta diskaun pula tu. Apa ni? Agama ajak ke lagu tu? Dia kata, dah lah Ustaz. Tapi payahlah cerita dengan Ustaz. Lepas tu dia kata, ada tak Ustaz lain? Dia boleh tanya kita, ada tak Ustaz lain hak boleh kau tim? Dia kata, manalah aku tahu. Sebab apa tuan-tuan? Hak mana mudah untuk dia, ada guna hak tu. Kadang kita pun jadi takut juga. Jadi orang-orang lagu ni. Orang lagu ni. Apatah lagi sengaja dia nak mempermain-mainkan agama. Itu yang kita paling takut. Sambung. Dia kata, siapa berbuat bohong atasnya dengan sengaja, atas Nabi SAW dengan sengaja, maka tempat duduknya neraka. Dia terus cakap. Dia bukan cakap maka akan duduklah dia di tempatnya. Tak. Syekh Marwawi tu terus abang. Dia kata apa? Tanya Bilalia tu, dia tulis situ, maka tempat duduknya neraka. 3 perkataan. Maka, jadi
tempat duduknya neraka. 3 perkataan. Tempat duduknya neraka. Dah selesai. Hang pergi bohong lah. Hang bohong hang siap. Hang jangan main-main. Agama Islam bukan agama hak bohong-bohong. Tak. Agama Islam bukan agama yang boleh dimain-mainkan. Agama Islam bukan lagu tu. Sebab itulah hati-hati. Ada hak mengaku Imam Mahdi. Ada yang mengaku itu, mengaku ini. Lepas tu dia kata ada mimpi itu, ada mimpi ini. Gila betul tuan-tuan. Orang kita pula percaya. Tu masalahnya. Bila kita tanya pasal apa percaya, dia kata apa? Muka tu boleh percaya. Dia kata muka boleh percaya, cakap pun tak percaya, yang pergi percaya buat apa? Tapi kalau kita tengok sejarah-sejarah ajaran-ajaran sesat dekat Malaysia, tuan-tuan tengok muka mereka pun tak boleh percaya. Saya pelik tu, kita pula percaya. Betul? Oh tuan-tuan, banyak. Kadang bila kita tengok ajaran sesat banyak tuan-tuan. Ayah pinnya, Rasul Kahanya, banyak lagi tuan-tuan tengoklah. Tuhan Harunnya. Kadang kita pun tengok Allah Akbar ya Allah. Macam mana pengikut boleh ramai? Ramai pula tu pengikut. Kalau seorang dua tu boleh tahan. Ramai. Kita pun tanya macam mana, kita tengok pun muka mohong. Kita tengok pun muka mohong. Nak kata lagu mana? Tapi bab ni tuan-tuan ada dalam hadis cerita. Cerita pasal apa? Orang pergi tengok muka Nabi, laisa biwajhi kazabin. Orang tengok muka Nabi ni tak ada muka pemohong. Muka orang bagus. Dan Nabi ni cakap hak bagus-bagus. Lagu tu. Kadang ada orang dia muka bagus, cakap tak bagus. Ada orang muka tak bagus, cakap bagus. Hak ni okey. Hak muka tak bagus, cakap bagus. Hak tu okey. Tapi ini dalam muka tak bagus, cakap pun tak bagus. Hak tu yang kita takut. Hampa pun ikut kat dia. Wah, ini lagi takut. Kadang bila kita fikir, gila betul. Zaman makin gila. Kewarasan orang dia berubah. Apa yang untung kat dia, dia ambil. Sebab tu saya suka cakap dengan tuan-tuan, kalau nak mengaji agama, main masjid surau. Sini tempat dia. Kalau hal lain pun boleh je pergi. Tapi biar dekat sini ada foundation. Foundation tu okey dekat masjid surau. Sebab ustaz nak mengajar sini, semua kena ada tauliah. Semua kena ada tauliah. Nak mengajar sini. Bila dah ada tauliah, sebab disaring betul-betul. Tengok dia ni ada tauliah negeri mana, memang dia ni mengajar lagu mana. Apatah lagi kalau rekod ni. Betul? Kalau rekod ni, nak tahu ustaz tu ke apa ke, cek balik rekod dia. Okey ke tak okey ke, lagu mana pula. Tapi ada hak tak puas hati. Dia tengok rekod saya. Dia kata mengajar kat ni 9, cakap Kedah betul-betul dia ni kat mana. Betul? Ada hak siap tulis komen lagi kat bawah. Dia kata ustaz ni menipu, sepatutnya tak boleh tu. Dia kalau mengajar kat Kedah, tulis Kedah. Mana boleh mengajar kat Kedah, tulis Negeri Sembilan. Saya pun kata, manalah aku tahu, aku pegang mikrofon cakap Kedah. Tapi kat Negeri Sembilan, nak kata lagu mana. Sambung dia kata, demikianlah tersebut di dalam beberapa riwayat hadis. Satu daripadanya seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'adahu minan nar. Dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beberapa orang sahabat ni nama Abdullah ni banyak. Nama Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Abbas. Mereka suka guna perkataan Abdullah. Sampailah pun tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang-orang Arab, nama-nama mereka ni Abdullah, Abdul Rahman, nama-nama Abdul, kita kata oh memang bagus. Pendekatan tu pendekatan hak bagus lah. Lepas tu dia pendekkan nama jadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Nama dia Abdullah asal. Begitu lah. Kita bagi nama anak bukan main panjang. Maknanya bagi main panjang. Lah nombor 1 boy. Muhammad, Haikal, Iman, Imani, Hidayat bin
Zaidi. Contoh lah. Pendek lah. Oh, dia punya nama bukan Ryan, Raikal, Haikal, semua Kal. Lelai panggil boy. Hak nombor 2, Boboy. Hak nombor 3, Boboboy. Habis hang tulis nama panjang ni buat apa? Panggil lah nama anak hang penuh. Sebab itu budaya orang dulu ni bagus. Maaf saya sebut. Dia kalau marah, anak dia ni tuan-tuan, dia panggil nama penuh. Marah lah tu. Kalau dia marah ni, dia sebut Zulzaidi bin Mahmud. Bangun sekarang. Manggil sekarang. Kita pun kata, jaga sekarang, jaga. Satu lena, jaga. Kita pun kata, satu hai pula. Tapi nak abang kepada kita, contoh lagu tu lah. Tapi budak lah nama banyak. Orang dulu buh nama anak, Abdullah. Selesai. Tapi orang Melayu dulu, buh nama Abdullah ni, dia panggil Dolah. Dolah, lah. Lagu tu tak boleh nak kata apa. Lagi kalau kena orang tu orang Kedah, lagi teruk. Lah apa pula tu? Lah kengkang. Betul? Apa yang ni semua dia bagi ada nisbah pula dekat dia. Tak kena lagi. Orang kita ni lah perangai dia nak kata lagu mana. Kadang-kadang kalau tuan-tuan pergi Kedah, kalau tuan-tuan sembang dengan orang masjid, semua ada nama satu-satu. Saya pun pelik. Ni mana? Ni man mana? Man Kubong. Man Kubong sebab rumah dia tepi Kubong. Man Kubong. Betul? Kita pun kata satu hal lah. Yang hang duk cerita ni man mana? Man Kubota. Kubota pula tu. Sebab dia ni bawa Kubota. Lepas tu hak ni pula dia kata aku duk perasan-perasan hak man mancin. Man mancin pula tu. Betul? Saya dulu sekolah saya waktu tingkatan 2 ni dah ada nama tiap-tiap orang ni. Mereka panggil. Ada seorang tu Mat. Yang ni semua Mat orang Kedah. Apa yang nama ada Muhammad ni semua jadi Mat. Mat ada seorang tu nama dia Mat Spom. Sebab Mat Spom ni dia ni daripada kampung dia tu nama Pulau Spom. Mereka panggil Mat Spom dekat Tikam Batu. Seorang lagi ni dia gelap geleman. Dia panggil Mat Lengkong. Lengkong tu lengkong. Tuan-tuan tahu tak lengkong? Tak tahu. Lengkong tu cincau. Kalau tuan-tuan pergi Kedah sebut lengkong, cincau. Dia kata buah ayak soya tu buah lengkong sikit. Lengkong tu orang tu gelap. Tapi gelap geleman. Betul, memang gelap betul. Budak tu gelap. Dia panggil Mat Lengkong. Gila betul. Macam-macam jenis mat ada. Sampai saya pun sama. Dia panggil saya ni Mat Nyum. Nyum ni saya ni suka senyum. Depa nama penuh saya tu depa panggil kalau depa geram dengan saya Ahmad Senyum, banyak Ahmad Senyum. Tu saya lah tu. Senyum tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok muka saya manis. Saya tak betul tuan-tuan, saya bukan dia dah tua-tua ni ya, kalau mengajak tu marah. Kalau menyembang dengan saya senyum lagu tu. Tuan-tuan nak ngata apa kat saya, ngata api ya, aku buat bodoh lah. Sebab tu depa panggil saya Mak Nyum. Ustaz Mai tanya soalan apa pun saya senyum. Tak boleh jawab pun senyum, boleh jawab pun senyum. Lah ustaz penampak saya. Tu depa kata kat saya tu, dia kata gila betul ya. Ustaz lah pergi menampak hang boleh senyum lagi. Habis tu takkan aku nak nangis. Takkan aku nak teriak. Aku senyum malah. Ustaz tu tengok kita senyum, dia penampak lagi. Dia kata hang perli aku lah. Hang senyum tu hang perli aku lah. Bukan perli, memang aku senyum. Dia kata lagu mana? Kena penampak depan ramai-ramai orang. Saya serban pula sampai tercabut. Saya pakai serban sampai tercabut. Jadi orang. Ustaz tu jumpa ada arwah dah. Jumpa dekat masjid Nurul Hidayah, Masjid Hidayah dekat Ampang. Jumpa ustaz tu, saya salam dia. Lepas tu saya kata ke dia, saya Mak Nyum. Dia pun tengok lama saya. Saya kata dulu ustaz penampak saya. Ustaz penampak ni sampai serban je tu lah, penampak 2 tangan. Betul, penampak 2 tangan ni. Jenis penampak pak lagu tu. Tak bagi can. Nampak. Lepas tu dia kata ingat. Dia kata minta maaf. Dia kata dulu penampak. Saya kata kalau ustaz tak tampak saya tak jadi orang. Dia kata dah, zaman sekarang ni kalau tampak kena saman. Tampak kena saman, cubit kena saman. Betul. Tarik telinga kena saman.
Kawan saya pergi tarik telinga budak, kena saman. Bukan saman sikit-sikit, sampai digantung perkhidmatan dia dulu, sementara tunggu perbicaraan. Gila betul, lebih kurang lagu tu lah. Dan kita pun cari kawan tu, duk add dalam Facebook apa semua, tuan-tuan, tak jumpa dah. Kawan tu mengaji sekali dengan saya. Kita pun kata, ish, kesian betul ya, tarik telinga lah, tak boleh lah. Dulu orang penampak lah, menampak ni serban je tu. Dia kata hampir ambil serban hang, buh balik atas kepala, kena lagi. Dia kata lagu mana. Tapi kata guru ni, dia mengajar dulu, dia mendidik. Bila dia tahu kita ni salah tu, dia kata, Nyum, mai depan. Dia tak mau nak bagi kita jadi orang ni. Mai depan, duduk depan. Saya mengaji dengan dia ta'lim Faridatul Faraid. Berdepan tu, ta'lim Faridatul Faraid. Memang mengaji dengan dia, satu dia ajak. Kita kata bila nak habis kitab dah, kitab kuning. Kitab tu dulu harga RM1 lebih. RM1 lebih lah, dekat RM4, RM5. Ini dah RM1 dah kitab kuning tu. Habis duit tepi. Kan? Wallahualam. Kadang-kadang guru yang baik ni kita kena cerita dengan orang, nama dia Ustaz Abdullah Isa, nama dia. Sambung sikit lagi lah. Dia kata, telah bersabda, ini nama Allah tadi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuat bohong atasku dengan sengaja, maka hendaklah ambil tempat duduknya daripada neraka. Ini kata terjemahan daripada pengarang. Dia terus cakap, dia kata siapa bohong atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, jangan risau, ada tempat duduk dia daripada neraka, ada dah. Bila agama dia kata kita lagu tu, tuan-tuan, maka kita ni nak kena faham apa? Faham bahawa jangan sesekali kita mempermainkan agama. Dua je, mempermainkan ayat Quran dan mempermainkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Ada orang dia suka mempermainkan ayat Quran, ada orang yang mempermainkan hadis Nabi dan juga batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua ni cukup jaga. Sebab apa? Agama kata perkara tersebut kita kena jaga. Kalam-kalam Nabi kena jaga elok-elok. Ayat-ayat Quran kena jaga elok-elok, sebab itulah panduan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan, kita berhenti sekat dah. InsyaAllah nanti kuliah akan datang, nanti kita sambung lagi. Dia kata satu lagi hadis yang kita bacakan Ali, kita tak huraikan lagi. Daripada Ali ni, sebab hadis ni dia special. Hadis ni saja sebut sikit. Dia ada lebih kurang, pengarang bagi tahu ada 87 orang yang meriwayatkan hadis ni. Sampai dinakalkan ada kata 62 orang. Termasuk 10 orang yang dijamin masuk syurga. Siapa 10 orang yang dijamin masuk syurga ni tuan-tuan? Dia ada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ada Talha, ada Zubair, ada Abdul Rahman, ada Sa'ad, ada Sa'id, ada Abu Ubaidah. Siapa 10 orang ni? InsyaAllah kuliah akan datang, nanti kita hurai. Kalau ingat lah. Kalau goreng kot lain, dia keluar kot lain lah. Kalau ingat kan. Tapi saya catat. Hari ni nak cerita pasal 10 sahabat tu. Tapi dah cerita apa keluar hari ni tuan-tuan. Tapi tak apalah. Kuliah akan datang kita cerita pasal 10 sahabat. Sebab dijamin masuk syurga. Dan dijamin, bukan jamin saja, mereka ni riwayatkan hadis yang ni. Riwayat hadis yang bentuknya lagu ni. Kenapa jadi lagu tu? Apa spesialnya hadis ni? Kuliah akan datang. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dhakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah wa rada wa inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.